Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada cikgu dan kawan-kawan. Saya Ifah Nur Nabila binti Nur Hisham. Hari ini saya akan membentangkan subtopik 1.6 yang bertajuk pengawalan daripada bab 1. Maksud pengawalan ialah merupakan penentuan standard dan piawai. Perlu membuat pemantauan dan tindakan pembetulan jika berlakunya penyelewengan. Tujuan pengawalan ni untuk memastikan standard dan piawai dapat dicapai. Terdapat 5 kepentingan pengawalan. Yang pertama ialah memastikan pelaksanaan dibuat berdasarkan perancangan. Yang kedua, mengesan penyelewengan yang wujud supaya dapat diperbaiki. Yang ketiga, membuat tindakan pembetulan. Yang keempat, memberikan maklum balas mengenai prestasi ke atas tugas yang telah diarahkan. Dan yang kelima, mengelakkan berlakunya sebarang penyelewengan pada masa depan. Ni huraian untuk kepentingan pengawalan yang tadi tu. Yang pertama tu untuk memastikan pelaksanaan dibuat berdasarkan perancangan. Dengan menggunakan kaedah, prosedur dan pembetulan yang betul. Yang kedua, mengesan penyelewengan yang wujud supaya dapat diperbaiki. Huraian dia, tindakan pembetulan secara fokus dapat dibuat dengan lebih terperinci lah. Yang ketiga, membuat tindakan pembetulan. Dengan membuat tindakan pembetulan tu, dia dapat mengurangkan kos, kerosakan dan dapat meningkatkan produktiviti sesuatu produk tu. Yang keempat, memberi maklum balas mengenai prestasi ke atas tugas yang telah diarahkan supaya dapat dibuat perbandingan antara yang dirancang dengan pelaksanaan dan pencapaian yang sebenar. Yang kelima, untuk mengelakkan berlaku sebarang penyelewengan pada masa depan. Sesebuah organisasi tu dia dapat memastikan punca penyelewengan yang sama tu tidak akan berulang lagi pada masa akan datang. Terdapat 2 jenis kawalan, iaitu yang pertama kawalan dalaman dengan kawalan luaran. Untuk kawalan dalaman ni dia ada 3, audit dalaman, dasar organisasi dan prosedur kerja. Kawalan luaran juga ada 3, audit luar, peraturan dan undang-undang. Huraian untuk kawalan dalaman. Kawalan dalaman tu maksud dia macam merupakan satu bentuk kawalan kendiri. Yang pertama adalah audit dalaman. Audit dalaman tu bermaksud kerja-kerja memeriksa aktiviti kewangan oleh juraaudit dalaman sesebuah organisasi. Untuk kegunaan dalaman dan pengurusan organisasi, laporan audit tu dikemukakan kepada pihak pengurusan dalaman organisasi. Jenis kawalan dalaman tu yang nombor 2, dasar organisasi. Dasar organisasi ialah prinsip dan peraturan pengurusan organisasi untuk melakukan aktiviti-aktiviti organisasi. Aktiviti organisasi tu dapat dilaksanakan secara sistematik, efektif dan efisien. Setiap pekerja perlu mematuhi dasar organisasi ni supaya matlamat tercapai. Yang ketiga, prosedur kerja. Prosedur kerja ialah tata cara yang perlu dilakukan oleh pekerja dalam membuat aktiviti dan kerja. Prosedur kerja tu boleh dipatuhi dengan mudah merujuk kepada carta aliran yang dibuat. Huraian untuk kawalan luaran. Sebelum tu, kawalan luaran tu ialah ketua yang akan bertindak mengawal dan menyelia para pekerja bagi memastikan semua aktiviti berjalan seperti yang telah dirancang. Yang pertama, kawalan luaran ialah audit luar. Audit luar ialah kerja-kerja memeriksa aktiviti kewangan yang dilakukan oleh juraaudit profesional atau akaunten awam bertauliah untuk kegunaan pihak luaran organisasi dan kerajaan. Laporan audit luar kepada pihak kerajaan bertujuan untuk percukaian. Kawalan luaran yang kedua, peraturan. Peraturan ialah merupakan undang-undang kecil yang terdapat di dalam sesebuah organisasi untuk memastikan keharmonian, ketenteraman dan kelancaran aktiviti yang dirancang.
pekerja yang melanggar peraturan ni akan diambil tindakan lah. Yang ketiga, undang-undang. Undang-undang merupakan akta, enakmen dan ordinan yang digubal oleh kerajaan berkaitan dengan aktiviti perniagaan. Undang-undang ni membenarkan pihak penguatkuasaan menjalankan pengawalan terhadap sesuatu perniagaan yang berlaku di dalam sesebuah negara inilah. Perbezaan antara audit dalaman dan audit luaran. Yang T tu maksud dia tujuan. Tujuan untuk audit dalaman untuk kegunaan pengurusan dalam masyarakat, manakala audit luaran tujuan dia untuk kegunaan pihak kerajaan. Yang P tu untuk pekerja. Audit dalaman, tanggungjawab dilaksanakan oleh pekerja syarikat itu sendiri. Manakala audit luaran, tanggungjawab dilaksanakan oleh pekerja profesional dalam bidang perakaunan. Yang TM tu maksud dia tempoh masa. Untuk audit dalaman, tempoh masa dia dilakukan secara berterusan dalam tempoh kewangan sesebuah syarikat. Manakala audit luaran, tempoh masanya dilakukan secara berkala pada akhir tempoh kewangan syarikat. TJ tu maksud dia tanggungjawab. Untuk audit dalaman, juraaudit dalam yang membuat analisis penyata kewangan untuk mengetahui dan menilai kedudukan kewangan syarikat, manakala audit luaran, juraaudit luar menyemak dan mengesahkan serta memperakui kesahihan penyata kewangan. Terdapat 4 proses kawalan. Yang pertama, menetapkan standard. Yang kedua, mengukur pencapaian. Yang ketiga, membandingkan pencapaian dengan standard. Yang keempat, membuat langkah pembetulan. Okey, ni untuk huraian proses kawalan. Yang pertama, menetapkan standard. Ciri standard ialah jelas, mudah difahami, boleh diukur dan dapat dicapai. Yang kedua, standard boleh diukur dalam sebutan kuantiti, kualiti, wang dan masa. Proses yang kedua, mengukur pencapaian. Untuk mengetahui tahap kemajuan organisasi sepanjang tempoh pelaksanaan sesuatu aktiviti. Pencapaian sebenar boleh diukur dalam kuantiti, masa, nilai wang dan jualan. Proses kawalan yang ketiga, membandingkan pencapaian dengan standard. Perbandingan berlaku sama ada pencapaian sama dengan standard, pencapaian melebihi daripada standard atau pencapaian kurang daripada standard. Perbandingan tu boleh dilakukan sepanjang tempoh pelaksanaan aktiviti. Langkah yang terakhir, membuat langkah pembetulan. Tindakan pembetulan hanya diambil apabila berlaku penyelewengan yang besar. Kalau penyelewengan yang kecil tu dia tak ambil lah. Langkah pembetulan dilakukan sebelum, semasa dan selepas aktiviti. Okey, terdapat 3 kaedah kawalan. Kaedah kawalan tu tujuan dia bagi memastikan aktiviti yang dirancang oleh organisasi dapat dilaksanakan dengan berkesan. Okey, ni antara kaedah kawalan dia. Yang pertama, kawalan awalan. Yang kedua, kawalan semasa. Yang terakhir, kawalan selepas. Huraian untuk kaedah kawalan tadi tu, yang pertama, kaedah kawalan awalan. Dilaksanakan sebelum sebarang kerosakan atau penyimpangan sesuatu aktiviti perniagaan. Kaedah kawal awalan ni dia lebih kepada berbentuk pencegahan. Ia dilakukan terhadap input pengeluaran iaitu bahan mentah, modal insan, teknologi dengan keusahawanan. Yang kedua, kaedah kawalan semasa. Dilaksanakan semasa aktiviti atau proses perniagaan dijalankan. Ia lebih kepada berbentuk tindakan pembetulan segera dan dari semasa ke semasa. Untuk memastikan semua prosedur kerja standard perlu diikuti. Yang ketiga ialah kaedah kawalan selepas.
dilaksanakan setelah aktiviti atau proses perniagaan dilaksanakan. Ia lebih kepada berbentuk tindakan penilaian ke atas prestasi produk yang dihasilkan. Yang ketiga, untuk memastikan semua produk berkualiti dan proses perniagaan berikutnya berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih.